Malaysia prihatin sekali lagi diangkat sebagai tema Bulan Kebangsaan seiring dengan Hari Malaysia, juga seiring dengan kempen Kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia prihatin itu cukup menjelaskan nilai kebersamaan yang kita tampung selama ini. Melihat kepada Malaysia prihatin itu, ada dua perkara penting yang perlu kita perhatikan dan kita perlu perhalusi, iaitu nilai kebersamaan dan patriotisme. Dan nilai kebersamaan dan patriotisme itu perlu bergerak sekali bagi mencapai aspirasi negara, kerana pada ketika ini kita bersama-sama melawan penularan COVID-19. Anda bersama saya Syirah Nizam, ini Bicara Pengguna. Kami bersiaran secara langsung di saluran berita RTM MyFreeview 123 dan kami memberi laluan kepada anda di Facebook dengan carian Berita RTM dan 5 Bicara. Dan sebelum kita bersama di meja perbincangan, kita perjelaskan dulu apa status COVID-19 di negara kita untuk hari ini. Setakat 13 Ogos 2021, kes baharu yang direkodkan hari ini adalah 21,468 kes. Manakala bagi kes sembuh, 17,025 kes yang direkodkan. Dan duka citanya, kita laporkan hari ini kes kematian baharu 277 kes, dan kami mengucapkan salam takziah kepada keluarga di atas kehilangan anda ini. Jadi kita terus kepada kes baharu mengikut negeri. Masih sama, Selangor merupakan negeri yang paling tinggi merekodkan kes COVID-19 dengan angka 7,449 kes. Diikuti Kuala Lumpur 2,183 kes dan Sabah 1,654 kes. Dan dalam banyak-banyak negeri, hanya Labuan yang merekodkan satu angka untuk hari ini. Dengan nilai 21,468 kes baharu hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan hari ini 1,363,683. Selagi kita bercakap mengenai COVID-19, selagi kita bercakap mengenai kes baharu, kes pulih dan sebagainya, ada perkara yang perlu kita beri perhatian, iaitu vaksinasi negara. Baik, untuk hari ini, setakat 12 Ogos 2021, pemberian dos 1 dan dos 2 direkodkan pada angka 525,342 dos. Dengan pecahan bagi dos 1, 197 dos 962. Dan bagi dos 2 pula 327,380. Dengan nilai ini membawa kepada angka keseluruhan dos yang diberi kepada rakyat Malaysia sekurang-kurangnya 26,388,905. Sekiranya kita masih konsisten dengan semangat untuk mendapatkan vaksin, tidak mustahil kita mampu mencapai aspirasi negara dengan mencapai imuniti kelompok menjelang penghujung tahun 2021. Untuk hari ini, perkara yang menarik yang perlu saya perjelaskan dan memberi mukadimah penerangan awal kepada anda, kita akan bawakan topik hari ini, pasaran gelap kesan terhadap pengguna dan ekonomi. Kita memahami pasaran gelap itu sukar untuk dibendung, tetapi ia berkait rapat dengan integriti. Kerana persoalan integriti, selagi integriti itu rendah, itu bermakna ada kemungkinan integriti mampu menjatuhkan sosial, ekonomi dan negara. Dan anda, kita boleh beralih kepada harga barangan selepas ini. Jom kita saksikan. Dengan jelas, anda boleh ikuti kami juga di aplikasi RTM Klik dengan muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Pasaran gelap kesan terhadap pengguna dan ekonomi. Ramai daripada pengguna tidak mengetahui bahawa barangan-barangan yang anda beli belum tentu ia adalah sah. Adakah ia adalah barang seludup? Kerana ia ada kesan bukan sahaja kepada ekonomi negara, kesan kepada anda sebagai pengguna. Malam ini kita bersama dengan Datuk Seri Abdul Latif Abdul Kadir, Ketua Pengarah Kastam Malaysia. Apa khabar, Datuk Seri? Khabar baik. Waktu pandemik, Datuk Seri, tahun lepas dan waktu ketika itu, Datuk Seri sebagai Ketua Pengarah Kastam Malaysia,
cabarannya macam mana, Datuk Seri? Oh, bila saya memegang teraju sebagai Ketua Pengarah Kasta, memang pandemik bermula lah. Jadi cabaran kepada pihak jabatan pertamanya ialah untuk meneruskan pembanterasan penyeludupan, meneruskan pemberian fasilitasi kepada rakan-rakan niaga ataupun bisnes community, dan juga meneruskan agenda negara yang penting, iaitu mengutip hasil dari cukai tak langsung. So ketiga-tiga perkara ini menjadi agenda utama kita walaupun di dalam pandemik, dengan kekangan-kekangan yang sangat orang kata sangat mengikat kita berusaha untuk terus memberi perkhidmatan yang terbaik kepada negara. Dan kalau lihat pada pandemik ini, Datuk Seri, hala tuju tu mungkin berbeza atau mungkin Datuk Seri menggerakkan perkara yang sama dalam pandemik ini, Datuk Seri? Ya, bila bermulanya pandemik COVID-19, jabatan terpaksa mengubah strategi bekerja. Sebab apabila kerajaan melancarkan ataupun memperkenalkan sistem bekerja dari rumah, kalau kita sebagai frontliner, terutamanya di pintu-pintu masuk dan juga pintu-pintu import dan ekspor negara, tidak ada istilah bekerja dari rumah sebenarnya. Sebab kita kena 24 hours berada di pintu masuk, mengawal kemasukan barang-barang, di samping juga mengawasi pergerakan manusia. So, semasa pandemik, kita melaksanakan BDR ataupun bekerja dari rumah. Tetapi di frontliners, iaitu di pintu-pintu sempadan, pintu-pintu masuk utama negara, kita bekerja seperti biasa. Adakah kapasiti pekerja itu dikurangkan atau bagaimana? Ya, kita terpaksa adjust sikit dari segi kapasiti pekerja kerana kita maklum bahawa pegawai-pegawai kita juga mengalami masalah dari segi jangkitan dan sebagainya. So, pihak jabatan sentiasa memantau, dan kita biasanya kalau di frontliners ni kita reduce about 20%, 20%. Dan oleh kerana dagangan pun automatically turun, maka di situlah kita dapat membuat sedikit pelarasan dari segi guna tenaga manusia. Jadi alhamdulillah kita dapat tempuhi sehingga kini, dan melihat kepada prestasi pungutan hasil nampaknya tidak menjejaskan. Tidak menjejaskan. Saya nak kaitkan juga, kalau diikutkan konsisten, boleh dikatakan konsisten, Kastam Malaysia merupakan salah satu sumber negara untuk mengutip hasil dan sebagainya. Tetapi berkaitan dengan pandemik ini, adakah ia juga mengganggu hasil negara? Secara sepintas lalu, ianya memang mengganggu. Tetapi gangguan ini kita dapat kurangkan ataupun kita dapat minimize melalui kaedah kutipan melalui digital ataupun secara online. Dan pihak Kastam memang menyediakan fasilitis pembayaran secara online. Jadi urusan pembayaran cukai masih boleh berlangsung seperti mana biasa dan boleh dibayar dalam masa 24 jam. Kita tak tutup kaunter kita. Kalau kita tutup kaunter pun, kita masih boleh menerima pembayaran cukai melalui sistem. Sama ada melalui sistem SMK, MyStock dan sebagainya. Kita ada 4-5 sistem yang membolehkan pihak pengguna ataupun pembayar cukai membayar cukai pada bila-bila masa. Baik, untuk info anda, zon bebas cukai yang kita kenali sebagai satu pusat membeli belah yang setiap daripada rakyat Malaysia merasai harga-harga yang menarik di zon bebas cukai. Namun ketika pandemik ini sunyi. Tiada perniagaan yang boleh diteruskan, dan kesan itu kepada pemain industri zon bebas cukai. Bagaimana Datuk Seri sebagai KP ketika ini? Ya, itu kita tak dapat nafikan lah. Terutamanya peniaga-peniaga di Pulau Bebas Cukai yang paling popular di Langkawi lah. Apabila pergerakan manusia tidak ada, orang nak masuk tak boleh, nak keluar tak boleh, maka bisnes automatically tak boleh nak jual. Dan juga barang-barang bebas cukai ni yang popular, yang mempunyai cukai yang tinggi, tidak tersenarai sebagai essential goods. So dasar kerajaan tidak membenarkan penjualan barang-barang essential goods, dan ini secara langsung memberi impak yang teruklah kepada pihak peniaga. Mereka tak boleh buka kedai pun. Begitu juga kedai bebas cukai yang terletak di KLIA sebagai contoh.
tidak ada penerbangan masuk dan tidak ada penerbangan keluar, maka pengguna secara automatik tak ada. So mereka tak dapat untuk menjual barang sedangkan barang memang dah masuk dalam stok mereka. So mereka ini terbeban dengan bebanan cukai kerana kalau mereka tidak dapat menjual ataupun ingin melupuskan barang tersebut, maka mereka terpaksa menanggung cukai-cukai yang terlibat ke atas barangan tersebut. Tetapi alhamdulillah kerajaan mengamalkan pendekatan yang bijaksana di mana pihak MOF, Ministry of Finance, sentiasa berbincang dengan pihak industri bagi memberi kemudahan bagi tujuan untuk meringankan kesan mereka, kesan daripada pandemik ini. Itu dari segi hub-hub zon bebas cukai. Salah satu juga sektor terbesar penyumbang kepada hasil negara dalam sektor automotif. Dan itu ada juga beratus ribu pemain industri mereka yang bekerja dalam bidang automotif. Bagaimana Datuk Seri melihat kepada penurunan atau mungkin tiada lagi dapat digerakkan buat masa sekarang? Automotif tidak tersenarai sebagai barangan esensial, maka kalau mengikut SOP yang dikeluarkan oleh MKN, industri automotif tak boleh buka kilang lah. Kalau buka pun maybe dalam 40%. Tapi saya difahamkan kilang automotif tidak boleh beroperasi. Bila kilang automotif tak boleh beroperasi, maka tidak ada bekalan kenderaan-kenderaan kepada pihak penjual ataupun sales agent mereka. Dan saya difahamkan wakil-wakil penjual pun tidak dibenarkan beroperasi. Dan dalam masa yang sama, jika ada jualan pun tidak boleh dilakukan kerana tidak boleh mendaftar dengan JPJ. So, dari segi kesan kepada custom sebagai pemungut cukai tidak langsung, kita terkesan dari segi pungutan cukai jualan tempatan dan juga duty excise. Cukai jualan tempatan memang telah dikecualikan sejak pandemik, jadi tak timbul isu. Yang kita timbul isu ialah prestasi kutipan duty excise ke atas kenderaan. Dan ini menyebabkan sedikit penurunan dari segi prestasi hasil kerana duty excise ini dia menyumbang lebih kurang 25% daripada keseluruhan hasil cukai custom. Dan saya dipahamkan industri ini akan dibuka selepas ini apabila mencapai fasa 2 dan 3. Dan di situ saya menjangkakan pihak custom akan dapat mengutip balik cukai-cukai tersebut dan secara langsung dia akan memberi kesan yang baik kepada pemain-pemain industri hiliran seperti pihak industri sederhana, kecil dan sederhana yang membekalkan part-part tertentu kepada pihak syarikat automotif dan juga pekerja-pekerja itu sendiri. Betul. Betul. Yang jadi perhatian bagaimana dengan nasib-nasib pekerja kalau dikirakan ia beratus ribu pekerja, Datuk Seri. Dan cabaran kurangnya hasil dalam sektor automotif negara 20%. Dan tadi saya ada sentuh berkaitan dengan zon bebas cukai juga dilihat sebagai waktu yang sukar kali ini. Tetapi setiap tahun kita diwujudkan dengan satu KPI, custom pungutan hasil negara. Dan itu satu cabaran untuk mencapai KPI dalam waktu pandemik COVID-19. Tapi kita akan berehat dulu, Datuk Seri. Kita bersama selepas ini di Bicara Pengguna. Carta Pengguna minggu ini. Nombor 5. Langkah awal melegakan industri pelancongan negara. Petikan Berita Harian. Nombor 4. Tindakan tegas terhadap pengguna sijil vaksin palsu. Petikan Berita Harian. Nombor 3. Harga petrol kekal. Petikan Utusan Malaysia. Nombor 2. 25 syarikat hilang hak lesen minyak masak. Petikan Utusan Malaysia. Baik,
Baik, terima kasih kerana terus setia bersama kami di Bicara Pengguna. Tadi sebelum kita berehat, saya ada tekan soalan berkenaan dengan KPI dan mengingatkan saya kepada satu hasil baharu yang dibina Kerajaan Malaysia dalam sektor minyak sawit. Dan mungkin Datuk Seri boleh berjelaskan bagaimana, kerana kita lihat peningkatan ini baru berlaku dalam 2 tahun ini. Ya. Terima kasih saudari pengacara. KPI memanglah menjadi kelaziman dan KPI yang utama yang kita perlu capai ialah dari segi prestasi pengurutan hasil, di mana pada tahun lepas jabatan telah diberi KPI untuk memungut sebanyak 37.5 bilion, tapi kita berjaya pungut 38.99 bilion. Kita burst about 2%. Dan tahun ini kita telah ditetapkan KPI setelah dikaji semula bulan lepas. Kita ditetapkan KPI sebanyak 41 bilion. Itu challenge yang besar bagi kita lah. Walaupun PKP masih berlangsung, darurat lagi, kita diberi cabaran untuk mengutip sebanyak 41 bilion. Kalau kita tengok secara sepintas lalu, memang impossible. Betul. Untuk kita kutip. Sebab industri masih belum buka dan juga kita telah mula PKP ini daripada awal tahun lagi yang sebenarnya. Jadi kita masih lagi bernasib baik kerana sektor ekonomi kita sekarang, walaupun dari segi perindustrian kita terpaksa mengalami penurunan, tetapi kutipan hasil sekarang banyak disumbangkan oleh daripada sektor peladangan, iaitu levy keuntungan luar biasa ke atas minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit ini dah meningkat sehingga RM3,000 per tan. Jadi sehingga ke tarikh hari ini minyak kelapa sawit ini telah menyumbang sebanyak lebih kurang RM900,000 kepada 900 juta, almost 1 bilion lah. 900 juta ringgit. Dan ini merupakan satu pencapaian luar biasa kerana pada tahun-tahun lepas levy keuntungan ini tidak mencapai sehingga ke angka ini. Dan kita jangka sehingga ke hujung tahun dengan andaian harga masih lagi konsisten, kita boleh pungut levy ini sebanyak lebih kurang 1.5 bilion, 1.5 ribu juta. Keduanya, kita telah disumbangkan oleh sektor yang baru, iaitu cukai digital, digital tax. Digital tax ni ialah cukai yang dipungut dari luar negara ke atas industri perdagangan yang melibatkan berurusan secara melalui digital. Jadi kita pungut dan sehingga ke tarikh hari ini kita sektor ini telah menyumbang sebanyak 500 juta ringgit. Dan ini merupakan satu sumbangan yang sangat besar sebab digital tax ini baru saja diperkenalkan pada awal tahun dan kita jangka digital tax ini mampu menyumbang melebihi 1 bilion pada tahun ini. Jadi dengan ada keseimbangan dari segi sektor-sektor baru ini dapat membantu ataupun dapat backup hasil-hasil yang biasa kita pungut. Untuk makluman pengguna semua, yang levy keuntungan luar biasa ke atas kelapa sawit ini dah lama kita perkenalkan, dah more than 5 years. Saya tak ingat tahun berapa tu. Tapi tahun ini merupakan tahun yang paling tinggi kita kutip sebab harga minyak kelapa sawit yang sangat konsisten. Dari segi itu kita melihat bahawa jika ekonomi dibuka sepenuhnya pada bulan September ni, kita masih ada 10 tahun lagi. Saya rasa, saya yakinlah 41 bilion tu akan dapat dipungut. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, kita kembali balik apa yang kita nak perjelaskan kepada pengguna berkenaan dengan pasaran gelap dan ekonomi juga kepada pengguna. Sebilangan daripada pengguna masih tidak jelas. Pasaran gelap ini apa kesannya kepada ekonomi, apa kesannya kepada pengguna. Kerana apa yang pengguna rasakan, asalkan barangan itu dapat, asalkan barangan itu boleh digunakan. Macam mana Datuk Seri? Okey, pasaran gelap ni, nama pun pasaran gelap. Pasaran yang tidak sah dari segi undang-undang. Kriteria pasaran gelap yang paling utama ialah murah. Betul. So, murah ni merupakan satu tarikan yang amat menariklah kepada pengguna. Dalam konteks custom, kita mengawal pasaran gelap dari segi industri rokok, minuman keras dan juga dadah.
Itu penting. Seperti mana yang masyarakat tahu bahawa harga rokok yang sah tidak kurang daripada RM10 sekotak, 20 batang. Tidak kurang. Kalau kurang daripada RM10 itu maknanya rokok tidak sah. Dan dia boleh, tengok jenis rokok lah, dia boleh mencapai sehingga RM17 sekotak. Tapi rasa yang sama. Saya tak pasti sebab saya tak isap rokok. Jadi bila rokok ini dikategorikan sebagai macam luxury item dah bagi mereka yang mempunyai pendapatan sederhana, RM10 sekotak, 20 batang, kadang dua kotak satu hari. Mana perokok tegar tu, dia kena spend RM20 just for that. Nak beli ikan pun dah sekilo RM30 kan. Jadi mereka mendapat alternatif rokok-rokok smuggle ni. Saya tertarik dengan laporan daripada CMTM, iaitu Confederation of Malaysian Tobacco Manufacturers. Kita bekerjasama rapat dengan CMTM ni. CMTM telah memberikan data bahawa industri rokok tidak sah ini telah menguasai lebih daripada 60% pasaran di negara kita. 62%. 62%. Nak senang kita buat bandingan 60 lah. Bermaknanya setiap 1,000 rokok yang dijual, 600 daripadanya adalah tidak sah. Bila tidak sah, ialah ini banyaklah pendapat. Dari segi kerajaan rugi hasil daripada rokok tersebut sebanyak 62%. Dan mengikut laporan CMTM dengan izin bahawa kerajaan rugi lebih kurang 5 bilion satu tahun hasil daripada aktiviti haram ini. Jadi dalam konteks ini pihak Jabatan Kastam telah bekerjasama dengan lain-lain agensi penguasaan, iaitu yang utamanya dengan PDRM, APMM dan juga KPDN HEP, dengan membentuk satu jawatan kuasa yang dinamakan Multi Agency Task Force. Dan jawatan kuasa induk ini diketuai, dipengerusikan oleh Menteri Kewangan sendiri. Dan kita telah pun bersidang beberapa kali dan beberapa inisiatif telah kita ambil dan menampakkan kejayaan dalam briefing CMTM kepada pihak MATF, mesyuarat MATF yang lepas, bahawa terdapatnya trend penurunan dari segi aktiviti kegiatan rokok tidak sah ni jika dibandingkan pada Disember 2020 sehingga Mei 2021, kajian yang terakhir, terdapatnya trend penurunan sebanyak lebih kurang 6%. 6%. Jadi dengan kata lainnya, saya mengandaikan bahawa MATF ini mempunyai kesan kepada pihak players, illegal players ni. Dan kalau kita meneruskan lagi, memang kita akan teruskan lagi secara yang lebih giat. Kita juga menyertai op benteng. Saya yakin bahawa kita akan dapat, pada tahun hadapan kita akan dapat gambaran yang lebih baik. Di mana secara langsung kita dapat mengurangkan yang dikatakan incident of illegal cigarettes ni daripada berada di pasaran sampai sekurang-kurangnya matlamat kita kepada 30%. Tapi usaha kena banyaklah. Betul. Kena. Dan suka saya maklumkan pada penonton bahawa aktiviti smuggling semasa PKP ini tidak menurun. Aktiviti smuggling ini masih aktif seperti mana biasa. Dan setiap hari kita ada tangkapan, setiap hari kita ada rampasan dan setiap hari kita ada pendakwaan. Dan itu berlaku di outlet dan kedai-kedai luar macam mana, Datuk Seri? Di semua tempat. Tetapi yang kuantiti yang besar ialah di pintu masuk. Di mana kita mengawal pintu masuk pelabuhan-pelabuhan utama seperti pelabuhan di Pulau Pinang, MBCT, pelabuhan di Kelang, Westport, Northport dan juga di Johor, di Kompleks Sultan Abu Bakar. Sekarang kita rampas rokok 5 kontena biasa je. Oh. Dan satu kontena tu hasilnya termasuk cukai lebih kurang 5 juta. That means kalau kita dapat menyelamatkan, merampas satu kontena 40 kaki, kerajaan telah terselamat hasil 5 juta. Kontena 40 kaki hasil
lebih kurang 20 juta. 5 juta. 5 juta. 5 juta. Dan Rokok tu yang sebenarnya murah je, cukai yang mahal. Okey. Itu satu sudut yang kita lihat penyeludupan rokok yang diberi perhatian juga, yang mendapat kebesaran pengguna adalah berkaitan dengan sektor-sektor lain, dadah dan yang lain, Datuk Seri. Macam mana? Adakah masih yang sama? Sektor dadah juga tidak kurang hebatnya. Seperti mana yang telah dilaporkan oleh media pada awal tahun 2021, bulan awal Mac 2021, Jabatan Kastam berjaya merampas dadah bernilai 5.2 bilion ringgit. Itu di mana? Itu di Johor. Di Pelabuhan Kelang. 5.2 bilion ringgit. Ini merupakan rampasan yang terbesar. Dadah ini dibawa daripada negara Timur Tengah dan dikatakan untuk transshipment through Malaysia untuk dihantar ke negara sebelah sini lah. Tapi itu modus operandi dia lah. Ya. Tapi kita percaya yang sebenarnya dadah tu untuk Malaysia yang sebenarnya. Kalau kita tidak dapat, orang kata, mengesan ataupun menangkap, kemungkinan ianya akan polos. Dan ini merupakan satu modus operandi yang sangat besar. Betul. Dan kejayaan ini yang sebenarnya adalah hasil kerjasama dengan negara-negara anggota WCO, World Customs Organization. Kita berkongsi maklumat. Juga dengan agensi penguatkuasaan tempatan, polis terutamanya. Dan kita dapat menjadikan satu hasil yang... Datuk Seri, saya difahamkan isu penyeludupan dadah itu yang liciknya ditukarkan kepada produk-produk yang biasa kita lihat di pasaran. Yeah. Itu salah satu modus operandinya, Datuk Seri. Tapi kalau selepas ini kita akan jelaskan apa modus operandi dan bagaimana pengguna boleh membezakan barangan selundup dan barangan sah. Selepas ini di Bicara Pengguna, kita berehat seketika. #Demi Negara, sayangi jalur gemilang. Inilah waktunya untuk kita bersama-sama kibarkan jalur gemilang. Ikut kreativiti anda dengan letaknya di kenderaan maupun di rumah dan sebagainya. Teruskan kita sama-sama menyatakan cinta kepada negara dan patriotisme. Baik, tadi Datuk Seri kita ada berbincang mengenai modus operandi yang menjadi perhatian ketika ini. Yang mencari kesukaran apabila pengguna sendiri tidak mengenal pasti. Barangan untuk penyeludupan itu banyak. Dan bagaimana nak mengenal pasti barangan yang diseludup, barangan yang sah dan apa sebenarnya modus operandi yang mungkin boleh diterangkan kepada pengguna untuk mereka lebih jelas dan tindakan yang mungkin mereka boleh ambil seterusnya. Terima kasih, saudara pengacara. Untuk mengenal pasti dalam konteks custom lah, dalam konteks custom bagi komoditi rokok contohnya. Rokok yang mempunyai tax stamp itu adalah yang sah. Tax stamp. Tetapi ada juga isu yang timbul kerana kita ada mengesan mereka menggunakan tax stamp palsu. Ini antara modus operandi pihak penyeludup lah. Ada tax stamp tapi palsu. So sebagai orang awam, bila nampak tax stamp tu dianggap betul. Dan kita telah membuat siasatan dan ada beberapa kes yang kita berjaya tangkap. Tetapi benda ni susah nak kawal because of dia scattered around. Begitu juga dengan minuman keras. Juga ada tax stamp pada penutup botol tu. Jika tidak ada tax stamp tu maknanya tidak sah dari segi perundangan kita. Yang dadah ni memang totally ban. Tetapi dadah ni modus operandi dia sangat licik. Biasanya mereka akan membuat pembungkusan dalam bungkusan-bungkusan makanan yang biasa berada di pasaran. Contohnya yang paling popular, mereka membungkus di dalam tea bag punya... Bag teh itulah. Bag teh tu. Ada satu brand tu, warna hijau. Itu sangat popular tu. Mereka pack menggunakan brand yang berkenaan. Dan label jenama yang sama. Label jenama yang sama. Berat pun sama. So... degree of orang kata suspicious tu jadi rendah lah because bila kita tengok tu ini teh uncang dan sebagainya. Tapi yang sebenarnya dalam tu adalah dadah. Seperti mana yang kita pernah dapat kes pada tahun 2019, susu kambing. Susu kambing pack serbuk kononnya diimport daripada negara Asia Barat. Dan memang dinyatakan sebagai susu kambing.
Tetapi yang sebenar dalam tu ialah dadah yang dalam bentuk serbuk. Itu antara yang popular. Dan sekarang selain daripada dalam bentuk kuantiti yang besar melalui pelabuhan dan sebagainya, mereka juga membuat pengedaran melalui kurier servis. Bermakna kurier tidak bertanggungjawab apa barangan atau dari segi penanggungjawab memang kurier seharusnya bertanggungjawab lah. Tapi masalahnya MO mereka sangat licik kerana untuk mengesan pembungkusan yang sedemikian kita memerlukan peralatan dan juga kita memerlukan bantuan daripada anjing pengesan dadah. Kalau kita tengok secara sekali imbas dan juga secara dokumen melihat pada apa yang mereka isytihar, memang tidak ada keraguan. Packing dia sama je. Kalau dia kata dalam tu ada mouse, memang mouse lah. Tapi dalam mouse tu ada dadah. Itu yang. Jadi kalau ialah kita pun maklum bahawa volume of bungkusan makin hari semakin naik. Pihak Korea juga ada membuat pemeriksaan tapi secara random lah. Dan selalunya kita akan pergi ke tempat Korea untuk membuat random check. Ataupun apabila kita mendapat information, kita akan menunggu orang yang akan menuntut barang itu. Jadi memang banyak kes kita dapat di mana banyak pengendaraan yang berlaku di antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Mereka hantar ke Sabah dan Sarawak daripada Semenanjung. Dan ada juga yang bawa melalui passenger, melalui luggage. Ada juga. Banyak kes yang kita dapat. Dalam tahun ini saya rasa dah 5 kes. Dan kita ada buat tangkapan. Dan yang kita gusar sikit, mereka yang terlibat dengan pengendaraan ni yang membawa beg dan sebagainya ialah golongan muda, golongan di bawah umur 40. Kebanyakannya 20 to 30 lah. Kambing hitam. Nak kata kambing hitam tu pun saya tahu atau tidak, tak tahulah. Saya yakin mereka tahu. Sebab bila kita melihat kepada rekod perjalanan mereka, kerap mereka berulang alik ke tempat yang berkenaan. Dan kita memang merancang untuk meletakkan scanner bagi tujuan pengesanan dadah di pusat-pusat kurier. Dan ini memakan masa lah dalam proses peralihan. Kerana scanner untuk pengesanan dadah ni dia mempunyai ciri-ciri yang khas. Dia tak sama dengan scanner yang memeriksa barang-barang biasa ni. Dan jika dalam bentuk kuantiti yang besar, kita akan menggunakan backscatter, scanner backscatter yang akan dapat melihat lebih terperinci. Dan ini biasanya kita bekerjasama dengan PDRM. Kita pinjam kepakaran mereka untuk bersama-sama memeriksa dan biasanya kita akan mendapat satu keputusan yang positif lah. Dan yang pastinya pada peringkat final untuk tujuan pertuduhan di mahkamah, kita akan mengantar sampel dadah ini ke Jabatan Kimia bagi mengesahkan berapakah kandungan dadah yang berkenaan. Sebab untuk makluman masyarakat, dadah ni dia tak 100% pun. Dia campuran sebenarnya. Kalau katalah dalam satu pil tu, dadah yang sebenarnya mungkin dalam 30%, 50%, dia ada campuran dia. Baik, Datuk Sri, kalau saya boleh persoalkan, operasi dilaksanakan oleh pihak Kastam dan anggota Kastam itu sendiri, tetapi trend penyeludupan pasaran gelap di Malaysia masih berlaku. Boleh dipersoalkan bagaimana dengan integriti dalaman Kastam? Okey, dari segi integriti ini memang saya tak pernah toleran lah. Jika didapati salah, saya akan memastikan mereka ini akan dikenakan hukuman yang setimpal. Dan hukuman maksimum buang kerja. So, sepanjang saya menerjui jabatan ni, saya telah pun membuang kerja seramai 31 pegawai dan anggota. Big number yang tidak perlu dimegahkan, tetapi itulah realiti yang berlaku. Dan jika terlibat dengan perkara-perkara yang negatif yang lain, contohnya rasuah dan sebagainya, sekiranya mempunyai evidence yang kukuh, sama ada kita charge di mahkamah ataupun kita akan ambil tertutup. Memang ada beberapa kes yang melibatkan pegawai-pegawai kita yang sedang berjalan sekarang, yang melibatkan pihak polis dan pihak SPRM, dan kita memberi kerjasama sepenuhnya. Dan kita tak nak bersekongkol dengan mereka ni.
Baik Datuk Seri, saya terbaca di Sinar Harian berkaitan dengan yang tadi Datuk Seri ada jelaskan 62% rokok seluduk di pasaran berbanding dengan rokok yang sah. Ini menjadikan Malaysia pasaran nombor 1 di dunia bagi pasaran gelap. Atau boleh dikaitkan dengan HAP. Bagaimana Datuk Seri? Yang itu saya tak boleh nak confirm lah because of itu adalah finding daripada pihak yang mengkaji. Tetapi saya tidak menolak finding tersebut. Yang penting kita meneruskan usaha kita, pembenterasan, dan kita bekerjasama dengan pihak-pihak yang mendakwa pasaran tersebut 62% dan Malaysia menjadi hub, dan kita sentiasa bertukar-tukar fikiran dan juga dokumen mana yang berkenaan, dan itulah hasil yang kita dapat setakat ini. Kita berjaya menurunkan 6%. Satu lagi faktor yang menyebabkan perkara ini semakin banyak because of faktor balik pada teori ekonomi lah, demand and supply. Penawaran dan juga permintaan. Permintaan tinggi. Saya dipahamkan oleh kerana aktiviti smuggling mereka sekarang agak terhad kerana ada op benteng. Harga rokok tidak sah di pasaran juga tinggi. Sudah mencecah RM7 sekotak. Jadi dah tak banyak beza dah. Kalau dulu harga rokok sekotak ni di pasaran RM4, RM3 boleh dapat. Tapi kerana permintaan masih tinggi, penawaran mengalami masalah dari segi nak push barang tu. Roadblock pun seluruh Malaysia ada. Maka harga naik. Bila harga naik ni, itu yang menyebabkan tambah pula ramai yang orang tak ada kerja dan sebagainya, pendapatan putus. Dengan secara tak langsung lah, mungkin dia akan menarik turun jumlah rokok-rokok tidak sah yang berada di pasaran. Selagi masih ada permintaan, masih kreatif dan licik, penawaran itu akan dilalui. Dan ini lebih kait dengan persepsi masyarakat berkaitan dengan barang seluduk. Harga, jurang harga yang lebih jauh beza kalau diikutkan kepada kualiti juga tidak boleh dinilai dengan mata kasar. Tapi semua itu selepas ini, Datuk Seri, kita akan berehat seketika. Carta Pengguna nombor 1. Tarif perkhidmatan pembentungan wajar disemak semula. Semakan tarif perkhidmatan pembentungan Indah Water Consortium IWK wajar dipertimbangkan secara teliti bagi mengimbangi kos penyelenggaraan aset lama, peningkatan tarif elektrik dan kemunculan ancaman baru jenayah alam sekitar yang lebih rencam. Petikan Utusan Malaysia. Kita ada custom. Kita masih bersama dengan Ketua Pengarah Kastam Malaysia, Datuk Seri Abdul Latif Abdul Kadir. Satu individu portfolio yang perlu menjawab apa status penyeludupan atau pasaran gelap di Malaysia. Tadi saya ada persoalkan, pengguna ni suka barangan murah, dan kalau dibandingkan barangan pasaran gelap atau seludup itu, harga tu, jurang harga itu berbeza, dan kualiti itu tidak boleh dibezakan melalui mata kasar. Dan barangan itu juga sekecil-kecil barangan kosmetik, telefon, kereta, dan bagaimana sebenarnya ini dikawal di peringkat kastam? Terima kasih, Puan Pengacara. Dengan perkembangan teknologi pada hari ini, barang-barang fake ni, barang-barang tidak sah lah, memang dijual melalui platform-platform digital, melalui e-business. Banyak platform yang ada. Dan dari segi undang-undang, pihak jabatan mengalami kesukaran lah untuk menangkap orang kata siapa pembeli dan siapa penjual. Sebab ianya tertakluk kepada Akta Komunikasi, dan kita berbincang dengan MCMC, Kementerian Komunikasi, mengenai hala cara dan juga kaedah-kaedah bagi tujuan untuk memastikan aktiviti ini dapat dibendung.
the most yang kita boleh buat mencadangkan kepada pihak Kementerian Komunikasi untuk menutup line yang berkenaan. Contohnya kita pernah mengesan bahawa terdapatnya aktiviti menjual stem cukai palsu. Stem cukai palsu melalui e-business ni. Dan kita tak dapat tangkap barang dia because of e-business dia cuma menerima dan juga menyalurkan kepada pihak pembekal dan dihantar melalui kurier. Begitu juga dengan penjualan kereta-kereta klon, terutamanya daripada negara jiran kita ataupun diistilahkan sebagai kereta piang, juga dijual melalui e-business, malah melalui WhatsApp, melalui FB, Instagram dan sebagainya. Dan ini saya tengok perkembangannya semakin menjadi-jadilah orang kata. Dan kita sedang berusaha keraslah untuk memendung kaedah penjualan seperti ini. Lebih-lebih lagi di musim PKP ini mereka tidak dapat bergerak. Maka medium penjualan yang terbaik ialah melalui secara online. Sebab perkara ini kita kena bincang dengan pihak-pihak yang lain yang berkuasa. Dan juga ada juga constraint kita iaitu barang tersebut semasa diorder tidak ada di negara kita. Dia berada di luar negara. Bila sampai itu barulah jadi satu kesalahan barang itu masuk ke dalam negara. Jadi banyaklah dari segi implikasi perundangan dan juga beban kita untuk membuktikan di mahkamah. Walaupun usaha diteruskan dan saya yakin kita akan dapat jalan penyelesaian yang terbaik di masa akan datang. Dan kalau pihak-pihak yang berkenaan terlibat dengan perkara ini, kita boleh charge mereka di bawah Akta Kastam, terutamanya Seksyen 135, iaitu memiliki ataupun menyimpan barang tidak sah atau barang palsu. Dan ini juga merupakan tanggungjawab kepada pihak agensi KPDN HEP yang mengawal dari segi ownership of brand yang berkenaan. Jadi dalam konteks ini kita tak compromise lah dari segi ini dan sehingga ini kita masih belum berjaya mendapat kes yang besar melalui sistem penjualan e-business. Kita setakat ini hanya mampu menyekat penjualan. Belum dapat kes yang besar lagi. Itu yang dapat saya terangkan. Betul. Kalau kita nak selesaikan sehingga tahap akar umbi itu satu cabaran juga. Kerana kita sendiri nak mengesan kepada pihak-pihak yang menggerakkan, yang menyediakan platform-platform ini juga satu berkait juga dengan perundangan dan sebagainya. Dato' Sri, kalau kita lihatkan kepada isu yang berlaku harian-harian ini, ada mungkin pengguna boleh membuat laporan kepada pihak kastam sekiranya ada pergerakan atau aktiviti-aktiviti penyeludupan? Pastinya boleh, di mana kita ada satu talian toll free iaitu 1-800-888-855. 1-800-888-855. Dan juga boleh melayari laman web Jabatan Kastam untuk menyampaikan aduan secara online. Ada senarai email di situ, ada senarai aduan di situ. Dan insyaAllah kita akan ambil tindakan. Memang kita dapat terima banyak aduan daripada masyarakat. Sama ada tepat atau tidak tepat, kita akan usahakan untuk mengambil tindakan ke atas aduan-aduan yang berkenaan. Tapi kebanyakannya memang aduan yang sahih. Saya berterima kasihlah pada masyarakat kerana memberi kerjasama kepada pihak jabatan dalam usaha membantras barang-barang yang tidak sah ni daripada berada di pasaran. Kerana bukan saja dia menjejaskan hasil pendapatan negara, malah ia memberi kesan kepada pengguna itu sendiri. Contoh rokok, tidak ada kawalan dari segi jumlah tembakau, jumlah nikotin dan sebagainya. Begitu juga minuman keras, tidak ada kawalan dari segi kandungan alkohol dan sebagainya. Kesan kepada kesihatan. Ya, kesan kepada kesihatan. Jadi rokok-rokok yang sah, minuman keras yang sah adalah minuman dan juga rokok yang telah diluluskan mengikut piawaian yang ditentukan. Yang masuk secara tidak sah ni memang orang kata tidak ikut apa-apa piawaian. Dan ini pasti akan lebih menjejaskan kesihatan pengguna. Baik, kita ulang talian untuk anda membuat laporan bagi aktiviti penyeludupan atau barangan-barangan pasaran gelap iaitu di 1-800-888-855 atau anda boleh terus akses
kepada laman Sesawang Kastam. Datuk Seri, kita berbaki beberapa minit lagi sebelum kita berakhir. Dan kalau dikirakan menjelang sebelum mengakhiri 2021, kita menganggarkan kita mungkin akan mencapai imuniti kelompok, dan ketika itu fasa sudah beralih dari fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Dan mungkin ada lagi satu cabaran besar kerana ekonomi akan berkait dengan sektor pelancongan yang amat boleh dikira sebagai satu sektor yang mengejutkan sekiranya fasa 3 kita dapat sama-sama menjelang hujung tahun ini. Macam mana Datuk Seri persediaan Kastam? Kita sentiasa bersedia. Ini yang saya boleh bagi komitmen lah. 100%. Kerana kita memang sudah pun mengamalkan ataupun melaksanakan tugas setakat ini dengan baik dan mengikut SOP yang ditetapkan. Cuma cabarannya ialah apabila dibuka fasa tersebut, seperti mana yang Puan katakan tadi, kita terpaksa masih mengikut SOP yang ditentukan. Tak seperti dulu. Contohnya apabila kita nak buat tangkapan ke atas seseorang suspek. Banyak perkara kita kena tengok. Betul. Adakah dia dah injek belum? Jadi lagi lebih lama. Jadi and then bila dah tangkap, bila nak lock up mereka di dalam lock up kita kena buat pemeriksaan dan sebagainya. Banyak perkara. Tapi ini adalah cabaran untuk kita dan kita terimalah cabaran ini demi untuk kepentingan negara kita. Betul. Baik. 1 tahun Datuk Seri bersama sebagai Ketua Pengarah Kastam Malaysia. 1 tahun. Ni tahun yang kedua Datuk Seri, ya, kan? Tahun yang kedua. Banyak perubahan yang kita lihat. Apapun aspirasi kita bersama mencapai imuniti kelompok dan memastikan jenayah penyeludupan itu dapat dibantras. Kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Abdul Latif Abdul Kadir, Ketua Pengarah Kastam Malaysia. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih. Sama-sama dalam terima kasih RTM. Baik, saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum dan selamat malam.